Bapa saya pergi kepada charity untuk menyedarkan diri kita supaya kita tidak terlalai. Sepanjang saya pergi ziarah tu, ada beberapa kali dah lah yang saya menangis. Ayah dia nazak, lupa tak ada perut kepala, bergantung kepada susu. Dan abang dia pula lupuh juga. Dia seorang-seorangnya perempuan yang mana kena jaga anak, ayah dan juga abang dia. Saya tengah semaya Zuhur, muka ayah dia tu masuk dalam semaya saya. Saya tanya, makan nasi dah ke? Tak makan nasi lagi. Pas nasi kan? Kadang-kadang sebulan sekali makan nasi. Pas saya pergi, ada satu rumah ni terlalu dok. Tu apa saya terlalu dok? Rumah yang mana tak ada jambe. Jadi saya tanyalah, Mok, Pak Beruk mana Mok? Beruk dah legok. Ada yang saya pergi terbaru, tapi Allah tak izin membantu dia. Ada orang kapal sekat lah, orang kapal bercerita kisah dia tu dia ambak. Dia dulu dia ambak mak ayah dia. Mak ayah dia terpaksa tubik merepak lah. Saya nak cari keluarga dia, cari mak ayah dia. Dah kali mari jemput dah, baik duduk di bawah. Bagusnya nak ayahnya ayah tu, dia tak cerita anak dia ambak dia. Titik terendah lah, titik terendah ni saya tak pernah cerita kat orang. Saya setiap kali saya lalu situ, saya ketitik air mata. Beda baik saya gini lah bi, pergi jual dekat besi lah. Kita bawa bayi kosmetik. Biar layan pergi juga. Tak boleh yang kena patah. Tak tua saya pun ya. Adik nak pergi ke? Tengah patah Caesar ni. Saya pergi. Pergi tu pukul dah lebih kurang dalam pukul 3 pagi. Atas highway Karok, kata naik tepi cu. Berhenti tepi jalan. Tengok-tengok tak air bocor. 3, 2, 1, action. Kembali lagi kita dalam rancangan Buah Duo Podcast. Jadi kita masih lagi bersama Bos Long, Raja Perfume. Dan Bos Long banyak bercerita tentang orang kata apa perjalanan zaman muda, zaman budak-budak ada kalau nak kecek pasal neko, Bos Long ada cerita dah di podcast orang lain dia. Jadi Bos Long kata cakap nak cerita benda yang sama. Jadi dia akan cerita eksklusifnya podcast kita hari ni, Buat Dua Podcast ni. Bos Long akan cerita berkaitan dengan ujian. Dia kata masa jatuh tu, jatuh bangun dari dunia bisnes. Dia kata tuhe uji pulak, pas jatuh pas naik pulak dak maksudnya dak. Dia dalam nego ya ke ada gitu maksudnya dak. Ya ke ada gitu, tak ada naik somo. Tak ada naik somo. Hak naik somo tu bahaya ni. Bahaya. Bahaya. Bahaya naik. Naik kita gayak lah lama-lama ni. Jadi saya nak tanyalah sikit sebelum kita nak masuk pada topik Bos Long kata apa titik terendah Bos Long. Titik terendah. Cuma saya nak tanya Bos Long dalam dunia nego, dalam Raja Perfume ni berapa tahun dah? Raja Perfume ni usia dia 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun dah. 8 tahun dia. Lama tu 8 tahun tu. Dan gapo ni? Khabar tak khabar 8 tahun. Khabar tak khabar 8 tahun. Gapo tadi soalan saya nak tanya, lagu mana boleh mari mana nama Raja Perfume tu? Raja Perfume ni dia sebenarnya Raja dia dulu sebelum Raja Perfume nama lain. Nama lain dulu. Nama lain. Apa nama dulu? Nama saya bermula dengan huruf R. Isi saya D. Bermakna RD Perfume dulu. Tapi tak menetup lah. Dia tak boleh benar nama ni ibarat nama suami gabung dengan nama isteri. Huruf-huruf ni ya susah untuk orang nak ingat. Sebenarnya dia jadi tak ada benda yang ni sangat lah. Jadi tak naik. Tak menetup lah sebab tak ada benda yang special dekat nama. Dekat nama tu tak ada benda yang special lah. Orang payah nak ingat. Sebab tu pemilihan nama untuk sesuatu produk ni penting. Dia sebenarnya sebab kadang-kadang benda nama ni kita kena cari nama yang memberi semangat kepada kita. Contoh ada orang tu dia bubuh nama mak dia huruf A contoh, ayah dia huruf K, pas nama dia, pas bini dia cap 4 huruf jadi payah pula. Dia jadi kecuali marketing kita terlalu kuat. Tapi kalau orang belik lidah pun marketing kuat kan pun bahasa sebab letih. Jadi tak ingat ke? Letih ke marketing tu. Kos di marketing tu terlalu kuat, jadi menyebabkan orang tak ingat juga. Jadi kita kena tukarlah nama. Jadi saya pun tukarlah kepada nama Raja Perfume ni sebenarnya disebabkan cita-cita lah. Cita-cita saya ke mana-mana pun insya-Allah suatu hari nanti aku nak jadi perfume ni akulah raja.
Gitu. Paling raja panggil. Jadi sebab kita cita-cita kita, aku nak jadi raja perfume. Aku nak jadi raja perfume. Jadi Perfume orang ingat raja perfume. biar kita nak buat biar gitu. Jadi apabila gitu jadi nak jadi raja, tak kira kita kecil. Kita kena nego khopsa baru jadi raja. Betul. Nak jadi raja tak kira tak ada rakyat. Rakyat ni siapa? Jejeng untuk membantu kita pula dia. Untuk rebok ke hulu balai kita nak rebok ke benda tu. Jadi sebab itulah nama Raja Perfume tu tercetus disebabkan kita nak bawa semangat kita tu supaya dengan harapan kita Perfume insya-Allah berkat usaha, berkat doa orang ramai, Raja Perfume boleh jadi raja sungguh untuk Perfume. Dan lah ni pun orang kata raja memang raja betul lah. Sebab yalah Tuhan bagi rezeki pada Bos Long dapat bantu orang ramai. Dan hari-hari sibuk dengan charity yang ni tengok di TikTok Bos Long. Charity ni sebenarnya ni bapa saya pergi kepada charity. Pasal saya ayalah bab kita asal daripada orang susah. Dan untuk menyedarkan diri kita. Untuk supaya kita tidak terlalai. Betul. Contohlah kalau kita tak pergi tengok orang susah, kita tak pergi ziarah orang, kita rasa diri kita hebat lah. Kita rasa diri kita hebat. Yalah macam apa contoh di rumah ada orang gaji bibi, ada bibi 3 orang, duduk dalam keadaan kita berekon, pergi mana-mana ada driver. Benda tu kita akan lala ke tak benda tu? Kita akan terlala, kita rasa hebat, kita akan rasa bangga. Takabur lah. Takabur. Benda tu riak. Benda tu yang menyebabkan supaya kita tidak lala benda-benda gitu. Saya ambil inisiatif, aku kena pergi ziarah semua. Jadi setiap minggu ni adalah ada sehari untuk pergi 2-3 peti rumah untuk kita pergi ziarah tengok keadaan mereka. Jadi benda tu lah saya bawa isteri saya, anak-anak ni saya tak boleh nak bawa lagi sebab ia pun tak payah harus sekarang dia. Jadi saya pergi, bila kita pergi Allahu akbar, kita tengok ada yang saya menangis sepanjang saya pergi ziarah tu. Ada beberapa kali dah lah yang saya menangis. Saya pergi saya tengok tu saya menangis menyebabkan saya rasa insaf sangat-sangat. Yang mana ada kalau ada awak tengok ada satu video saya tu yang mana saya pergi masuk rumah dia tu dia masa tu anak dia tengah makan Maggi. Makan Maggi kos 2 orang balik sekolah dia. Makan Maggi balik sekolah. Dan saya pun masuklah tengok ayah dia tengah nazak. Orang panggil tak boleh bangun. Orang panggil apa? Lupa tak ada perut kepala, bergantung kepada susu. Dan abang dia pula lupuh juga. Dia seorang-seorangnya perempuan yang mana kena jaga anak dan kena jaga ayah dan juga abang dia. Jadi ujian yang paling berat lah saya rasa masa tu saya pergi. Mana tu? Kawasan Pendik. Dia Pendik dia? Dia Pendik. Kerana Bos Long boleh jumpa tempat tu? Saya pernah pergi bantu dah dulu. Kita kira saya teringat dah macam mana saya boleh bantu. Saya teringat orang yang sampai ke lah. Cuma masa tu yang saya pergi yang menyebabkan saya menangis tu, masa saya tengah semaya Zuhur masa tu. Saya tengah semaya Zuhur, muka ayah dia tu masuk dalam semaya saya masa tu. Saya duk maya tu jadi macam apa kita nak kusyuk tak boleh. Ia nampak bayangnya muka ayah dia. Jadi saya sudah maya tu, masa tu saya berjemaah dengan staff kan, rumah lah. Dengan cameraman saya, PA saya. Jadi lepas pada tu sudah maya tu saya pun. Sudah maya tu tak ada doa saya pun ya. Kita pergi melawat pocik ni mata. Saya tak boleh, saya duduk maya saya tinggal dia. Gi, saya pakai tak kecil banyak. Kita pakai gi. Gi tu, apabila kita gi tu saya pun tengoklah anak dia tengah duduk makan Maggi masa tu. Dan saya pun tengoklah keadaan ayah dia duduk baring apa semua. Saya tanya, makan nasi dah ke? Saya tanya, ada dialog saya kalau tengok video saya tanya dia, ya tak makan nasi lagi. Macam apa nasi kan? Nasi skala agak. Kadang-kadang sebulan sekali makan nasi. Sebulan sekali. Allahu akbar, saya dengan bunyi bola kali jerit saya, Allah dosanya aku ya Allah. Jerit saya, bini saya jerit habis. Orang yang temu nasi sebulan sekali. Jadi tak makan apa Bos Long lagi? Makan Maggi. Makan Maggi ni apa? Yang mana orang bagi, ada orang bagi. Orang bagi Maggi. Orang bagi ada yang orang bagi Maggi pada dia. Dia nak kerja tak boleh.
Dia terpaksa sebab dia kena jaga 24 jam ayah dia tu, yang mana ayah lupuh tak ada perempuan tu. Uish. Jadi masa tu saya pun masa tu saya buat video, dan alhamdulillah lah, sebab tu lah dia kalau orang tengok kita buat video sebenarnya, kalau orang tak ada kerja lain nak nunjuk lah tu, kira pergi membantu. Jadi sebenarnya saya memberi sedekah secara sembunyi-sembunyi orang. Nak bui biar orang tangan kanan tak tahu, bui tangan kanan tangan kiri tak tahu. Hak tu yang orang duduk komen. Dia mau tanya Dr. Guru. Macam apa saya pergi tanya pada Tok Guru. Kita pergi pada Tok Guru, saya tanya, Tok Guru, macam apa sedekah secara terang-terangan dengan secara sembunyi ni lagu mana dia? Hukum dia. Lepas tu dia poyak, gini. Kalau sedekah secara lebih molek dia royak, bui tangan kanan tangan kiri tak tahu. Tak? Tapi kalau bui tangan kanan habis orang tahu, hati kita ni jaga molek di dalam hati kita ni, yang mana tak ada unsur okey aku okey aku tolong ni, pani orang puji aku belakang. Kalau kita tak ada terdetik benda tu, kita selamat. Tapi dari segi besar pahala dia mana dia ya? Besar dia daripada hak ni. Apa hak secara terang-terangan ni? Tok Guru secara terang-terangan ni sebab apa? Sebab dengan sebab video tadi orang lain semua pakat pergi membantu. Betul. Kalau kita pergi memberi, orang tak tahu dia ni kau tengah okey. Adakah kita nak pergi tolong hari-hari? Adakah kita nak pergi tolong hari-hari nak pergi tolong hari-hari? Ada. Jadi kalau kita rasa kita tak nak tolong hari-hari, kita bantu dengan apa yang Allah bagi kelebihan kepada kita, iaitu buat video. Cuma kita jagalah aib-aib dia. Jagalah aib-aib dia, dan secara automatik lepas pada tu orang pakat bantu. Orang pakat bantu dia, dan sampai satu masa tu apabila viral video tu, dia pun telefon lah ke Madam dia, Madam, orang wi lauk banyak, orang wi berah banyak sangat, siapa kau tak muat rumah dia? Selepas viral video tu, siapa kau tak muat rumah dia? Kira banyak tak banyak. Siapa kau tak muat? Viral. Nak sebab tadi. Yang mana dia tak boleh temu nasi tadi tu, lama mana nak boleh kau redam benda tu? Nak boleh kau orang pakat. Selagi FIP video tu, selagi tu orang duduk tolong ni. Tapi hati yang kita menolong ni, hak first ni, kena jagalah. Sebab kalau tidak tak ada pahala tu, sia-sia lah perbuatan kita tu, perbuatan yang sia-sia lah. Betul. Jadi sebab tu dalam hati ni kena jaga. Jadi lepas pada tu dia payah, boleh ke saya nak minta dengan Madam ni, saya nak bagi ke orang kampung, nak bagi ke jiran-jiran dan dia pula nak bagi. Tak muat. Tapi bila tak muat bagi, contohlah air, seorang ni mari biar air. Mana muat mana muat dah lauk gitu. Jadi dia terpaksa bagi pula. Dia terpaksa bagi pula. Cuma buat ni saya ada nampak lah dia masuk sahabat abang ni, yang mana memerlukan kos perubatan lah pula. Dan saya pun kebetulan saya sibuk, insya-Allah mungkin kita akan pergi pula lah. Abang dia memerlukan kos perubatan pula lah ni. Ayah dia lah, ayah dia memerlukan susu sangat. Dan benda tu yang menyebabkan apabila kita dapat muhasabah ni, betul. Dan kita akan rasa bersyukur seumur lah. Dan saya pernah satu tu, saya pergi ada satu rumah ni, dia royak saya tak ingat dah. Ada dalam video, sebenarnya saya rekod video tu. Cuma saya tak post. Saya tak post video tu sebab saya takut ada efek dari segi hentam-menghentam. Ya tak? Macam apa hak ni marah hak ni menuduh hak ni, ibarat tengok lu ni tak kerja kau, contoh. YB ni tak kerja kau. Ia terlalu doi. Waktu tu terlalu doi. Jadi saya tak post. Saya tak post. Apa saya terlalu doi? Saya pergi tu rumah yang mana tak ada jambe. Tak ada jambe. Saya pergi. Nak kata susahnya tak ada jambe. Tak ada jambe, rumah dia tak ada jambe. Jadi saya tanyalah, "Mok, Pak Begok mana, Mok?" "Begok dah legok." Ya. Begok dah legok. Waktu tu saya pun jadi, kalau aku post video ni tak ada. Gege. Ibarat gitu gege. Jadi saya pun daripada nak mengelak ke gege tu, saya pun kita pergi membantu je lah. Saya pergi saya buat jambe lah. Saya pergi buat jambe, kalau dia gapo siap lah. Siapa siap lah jambe tu. Tapi dia tak buat video lah. Saya tak buat video lah. Kita takut video tu ya ibarat gini lah. Kadang-kadang kita tak tahu dia bukan
lah semua orang sibuk deh. Jadi kita takut hok ni teh kaje hok ni teh hok ni sebab benda tu netizen benar netizen ya tak buat mulut. Cuba saya jadi tak sedaknya ibarat mencetuskan ada habis orang teh contoh orang teh tu ngulu bekak saya orang teh YB bekak saya padahal malong bos long tak mention pun benda kita tu tak ada mention kita pergi membantu yang tapi apabila orang tengok gila dok nyo ibarat gitu. Jadi saya senyap saya pergi tu antara terberat lah tu. Sebab pada saya tahu berok legok tu. legok. Saya Allah kebab berok legok dan kita pergi buat jambe dia. Jambe saya ada berapa 2-3 ribu je jambenya. Ada orang tak ada piti. Nak buat jambe. Oh itu mocik pula tu. Lama. Tu dan banyaklah yang menyedarkan saya hak tu menyedarkan tu bab benda tu kita akan jadi rasa insaf. Betul. Gila aku nak ke rumah dia ngejambe aku besar jambe aku ibarat gitu. Betul Allah akbar dia rasa macam Allah lah dosanya. Jadi benda tu setiap kali kita buat jadi muhasabah diri kita. Sebab itulah kalau masalah ni tengok dalam konteks saya mesti akan ada hak saya tu pergi membantu sebab untuk muhasabah diri tak silap diri ni. Betul. Tak silap diri, kita nak muhasabah diri, kita tak silap terlalai dalam perniagaan dengan apa yang Allah bagi rezeki kepada kita. Dan ada yang saya pergi terbaru. Saya pergi terbaru tu yang mana Allah nak tunjuk pengajaran kepada saya. Saya pergi tu saya nak membantu orang lain. Dengan keadaan rumah dia yang sangat-sangat uzur memang saya pergi tu memang atas rasa nak membantu dia tapi Allah tak izin membantu dia. Jadi apabila Allah tak izin ni maksudnya adalah ada orang kapus sekat lah. Orang kapus sekat dan orang kapus bercerita kisah dia lah. Jadi saya pergi lah moga tak tahu siapa kan saya cerita lah dia kita nak ambil pengajaran dia. Ya betul. Jadi yang mana apa yang Allah nak tunjuk kepada saya tu saya pergi tu apabila ada orang sampaikan kepada saya. Ya. Sebelum loan ini susah sangat. Lepas tu dan rumah dia rebah, dia pula lupuh. Saya tak apa saya pergi. Jadi kebetulan saya nak pergi tu berkali kahwin ni dia gesapa juga ke orang-orang lain. Dan ada beberapa orang yang telah pergi membantu dah lah. Jadi apabila saya nak pergi tu disekat oleh beberapa orang kampung yang mana dia ayat bola gimana saya nak cari rumah dia ni mana rumah dia rana kita nak ayat ke bola ni gini jadi kita nak cerita sikit lah kalau kira ada orang kampung dia kita nak cerita lah sikit sebenarnya ada orang kita dulu cuma dia ada kisah tu bola buat apa jadi gitu orang kampung lah cerita orang yang lebih dekat dia gini dia kisah dia tu dia dulu ambak mak ayah dia daripada rumah. Jadi dia ambak mak ayah dia daripada rumah. Yang ambak mak ayah dia tu mak ayah dia terpaksa tubik merepak lah. Duduk mana? Masalah apa saya tak ingat dah. Orang ni boleh ambak mak ayah dia tapi tak boleh lah salah lah ambak mak ayah. Jadi Allah balah atas muka bumi tu. Yang mana dia ukah pokoknya nak ambil airnya dan jatuh daripada pokoknya tu lumpuh jatuh tu lumpuh tak boleh buat kerja dan jatuh. Jadi apabila gitulah jadi sebab kesusahan yang dia lalui sekarang ni sebab itulah orang yang tadi menyampaikan kepada saya suruh pergi bantu tu dan ramai lah pakat pergi bantu dia. Jadi saya pun disebabkan itulah dia ambak ayah dia tu. Dia ambak ayah saya tak tahulah atas motif apa saya tak nanya lah dia. Apa dia ambak mak ayah dia. Tapi kalau ikut hukum tak boleh lah kita nak ambak mak ayah kita. Sebab dia tu mak ayah kita dosa kita ni duduk bawah tapak kaki ibu kita, mak ayah kita lagi. Syurga kita ni. Jadi saya pun ya ke orang kapur tu. Kalau gitu saya mari dah. Saya nak cari keluarga dia, cari mak ayah dia. Cari mak ayah dia. Saya pun suruh saya cari juga. Sebab saya nak jumpa juga mak ayah dia. Dan orang kapur cari jumpa. Saya duduk kedai makan masa tu. Saya tunggu dia. Saya nak cari mana dia. Saya tunggu dah makan. Lah kalau mari jumpa dah. Area tu lah. Kau saya juga. Saya apa yang saya pergi Allah lah sedih. Jerit saya tu. Jerit lah sebab apa? Sebab satu kita pergi rumah dia tu. Dia duduk wakah.
Ya duduk di Wokah. Bayaki duduk di Wokah. Jadi apabila saya pergi Wokah tu, yang Wokah ni yang tak sempurna lah, Jambe tak ada. Yalah, Wokah lah, sekadar Wokah lah. Saya pergi, saya tanya, ayo. Oh, lama mana duduk sini? Oh, ya berapa tahun? 4 tahun gitu dah. 4 tahun atau Wokah ni. Wokah gitu. Saya tanya dia 4 tahun dah. Lepas tu dalam video banyak yang kita jumpa sebenarnya yang kita tak puh. Sebab kita jaga sensitivity tu. Kita jaga. Takut orang ni tuduh, hok ni marah, hok ni malah. Aku buat, aku nak kita tolong ya. Apa balas, hok ni balas, hok ni balas. Kita mesti ada benda tu. Jadi saya bertanya lah, ayo lama dah di sini ayo. Gana ayo di sini. Bagusnya nak ayatnya ayah tu, yang mana menyebabkan saya sebab dia tak cerita anak dia hambak dia. Dia tak cerita langsung. Dia tak cerita langsung yang dia anak dia hambak dia tu, dia tak cerita. Jadi bila dia tak cerita tu, saya macam apa? Anak-anak mana? Oh lah anak-anak ke dia pun ada perjalanan dia juga, keluarga dia juga. Dia gini senyum. Adalah perjalanan anak dia. Dia pun ada keluarga ke. Macam payah benar lah. Kita tu bodoh. Duduk lagu ni pun tak apa. Oh, duduk lagu ni pun tak apa. Cukup dah lah kita ni. Kita nak cari apa lagi dah ya. Anak-anak benar lah. Dia ada anak-anak dia pula. Dia nak jaga. Payah pun malah lah nak nyusahkan anak. Nak tupai moh dia. Kita tahu dah kisah di sebalik tu. Jadi saya pun masa tu titik mata saya masa tu. Nak ayatnya kalau orang lain dia. Anak kita ni dah haka ni. Ambak kita. Dan apa benda yang menyebabkan saya jerit situ lalu. Ayah nak minta gapo dengan saya ni, saya mari ni. Ayah nak minta gapo dengan saya. Allah, ayah nak minta gapo gi. Kalau boleh kat ayah nak minta lemuk. Allahu akbar. Lemuk je dia minta. Lemuk. Oh, saya masa tu saya jerit saya dalam banyak benda yang dia nak minta adalah selimut. Dia nak minta selimut tu saya pun jadi Allah akbar saya ayat. Selimut. Saya ayat. Ayah nak gapo lagi. Ayah nak gapo lagi. Jadi dia pun tak tahu ayah tak pandai juga, tak tahu nak minta gapo mas limuk buat ayah tak ada limuk tak ni. Allah tak ada mikir saya limuk. Sebab sejuk nak tidur. Limuk je. Dia bersyukur dah dari keadaan dia duduk tu. Saya masa tu saya order bata, saya order pasir, saya order zinc, saya order untuk buat ke dapur untuk dia. Dan kita buat lah. Tapi bukan saya buat lah, orang kampung buat. Yalah. Orang kampung tu ya, buat. Bolong waktu modal. Kita beri bagi je. Kita beri bagi. Masa tu kita beri bagi dan orang kampung dia nak gotong royong untuk buat lah. Jadi benda tu lah jadi saya rasa masa tu Allah akbar. Saya tanya ayah ada nak minta peti ke? Nak minta misbah? So, peti api Wokah tu pihak okey ya. Api ni ya panggil luping kan. Ya ambil rumah okey, tarik stesen gitu lah. Pak dia takut api ya, takut jadi gapo-gapo pula. Ya. Allah saya masa tu saya sedih. Jerit saya tu antara hak saya menyebabkan saya jerit saya jerit Mengisah sedih-sedih mengisah. Ya. Jadi sebab tu bos lu banyak sibuk dengan benda-benda tu lah deh. Kata dengan buat amal, lepas tu tengok sendiri dak. Bukan kita buat amal, kita kena nunjuk. Iyalah. Kita nak menyedarkan bos lu bagi juga. saya tak nampak benda tu nak menunjuk. Setiap video-video orang tunjuk pasal kebaikan, kita rasa tak nampak benda tu dia nak menunjuk dia dengan cara lain. Kita boleh nampak lagu mana nak menunjuk, lagu mana benda tu nak bagi inspirasi pada orang lain. Ya, betul. Ataupun nak bagi manfaat kepada orang lain. Dia lain tak bos lu tak? Faham. Okey. Bos Long, gapo ni saya nak tanya kita dalam dunia perniagaan Bos Long, Raja Perfume ni selama 8 tahun. Titik terendah lah kata. Saya akan tanya setiap kali guest akan mari, saya akan tanya benda tu lah. Sebab kadang-kadang dengan titik terendah setiap orang lain, guest yang berlainan jadi pengajaran orang lain. Faham tak? Mungkin kita nak buka aib, tapi nak jadi pengajaran untuk orang lain. Tak, titik terendah Bos Long. Titik terendah ni saya tak pernah cerita kat orang. Saya tak pernah cerita kat orang sebab memang terendah sungguh-sungguh lah bagi saya. Terendah, terhina. Ibarat gitulah. Terendah, terhina, tersedih memang. Sekaligus tu saya tak pernah kena lah. Dan
Tersungkur. Oh habis. Tu. Masa tengah nego. Jadi kat ayatnya situ dia ada sebab belakang lah. Saya setiap kali saya lalu situ saya ketitik air mata. Apabila saya tinggal, saya lalu saya rasa teringat balik apa yang kita pernah kena dulu. Jadi titik terendah ni nak tahu ni. Okey, titik terendah saya ni masa tu saya baru beranak ke anak saya, bukan saya beranak lah, bini saya lah beranak dia. Bini saya baru lepas beranak ke anak pertama saya, anak sulung. Anak sulung ni. Anak sulung. Cerita ni berapa tahun? Anak sulung cerita 8 tahun lepas ni. Baru-baru nego. Baru-baru nak start nego. Baru-baru start nego nak pergi ke arah perfume. Tapi tak pergi perfume lagi masa tu. Kosmetik. Saya berasal daripada kosmetik. 8 tahun lepas. Ya, daripada kosmetik. Saya asal kosmetik. Saya 3 tahun kosmetik, baru perfume 8 tahun. Saya kosmetik dulu asal. Jadi 3 tahun, tapi Allah tak bagi kaya lah dengan kosmetik tu masa tu. Tak ada kaya. Sebab ya risiko tinggi sikit lah dekat kosmetik ni. Okey. Jadi masa tu saya bini saya baru beranak ke anak saya yang pertama, anak saya sulung. Jadi masa tu saya ada kedai kosmetik. Dan saya tak boleh nak bayar dah, nego berat lajuk. Saya tak boleh nak bayar dah. Sewa kedai RM1,500. RM1,500 sewa kedai. Kedai lot lah. Kedai lot. Saya tak boleh nak bayar dah. Apabila saya tak boleh nak bayar, jadi kedai tu saya sewa dengan Tok Seh. Jadi apabila saya sewa dengan Tok Seh tu, Tok Seh ni setiap 1 hari bulan dia mesti yakin mari minta. Yakin mari minta lah, nyewa apa semua. Jadi masa tu media tengah patah. Lepas beranak, tak silap beranak belah dia. Nolah beranak belah. Beranak Caesar. Jadi apabila gitu saya poyaklah ke Medan. Yang kita ni nak nyewa kedai dekat dah ni, duit tak ada. Kita nak beranak ni. Lepas tu Medan poyak gini lah. Bahagia kita ada. Kita kena cari tempat nak nego mana. Maksud bahagia ada tu ke apa? Produk ada. Cuma tak jual. Kalau misalnya kita nak jual kedai, taubat tak laku. Sebab kita tak boleh nak bayar nyewa, kan kita jual situ lah, tak nak bayar nyewa. Jadi saya pun isteri saya ni dia bekas daripada UPSI. Jadi dia pun tanyalah sayang-sayang dia tempat yang ngaji, bila hari macam hari suka ke hari kau dia ada hari event yang same tu lah dia. Jadi biar dapat saya gini lah bi, pergi jual dekat UPSI lah, kita bawa barang kosmetik. Bawa barang kosmetik pergi UPSI. Apa madam masa tu dah habis ngaji ya? Habis ngaji dah. Jadi kita pergi jual situ. Tengok kebetulan ada buat event situ. Jadi saya pun tak apalah, kita pergilah situ. Nak pergi je tengah patah. Jadi saya tak apalah yang pergi sorry lah. Lepas tu bini saya, madam pun ajak saya, Bi, tak boleh. Kita jual ni bagi makeup, bagi orang tino, bagi kosmetik. Kalau orang jatuh jual takutnya waktu tak laku, kita harapan kita lah ni kita nak bayar nyewa kedai. Kita nak bayar sewa kedai kita. Tak siu kena ambak. Jadi kita nak usaha. Bagaimana? Biar layan juga. Tak boleh yang kena patah. Tengah jaga anak lagi. Caesar. Lepas tu madam pun tak apa, dia nak pergi juga. Jadi nak pergi juga masa tu kereta saya, masa tu saya naik kereta Satria model lama lah. Satria model lama. Masa tu. Jadi kereta pula rotek mampu masa tu. Allah Akbar. Rotek mampu. Nak pergi UPSI ni peruk. UPSI di Perak ni? Di Perak UPSI. Nak pergi jauh ni. Lepas tu saya pergi pinjam lah kereta Port Dago. Saya boleh kau nak pinjam kereta, nak pergi UPSI, nak cari rezeki sana. Daripada Kelantan nak pergi UPSI? Nak pergi UPSI. Lepas tu Port Dago saya pun builah kereta dia. Dia builah kereta dia, kereta Wira dia lah. Dia bui kereta Wira dia. Jadi saya pun nak pergi tu, tua saya pun ya. Adik nak pergi kau. Tengah patah Caesar ni. Tak sampai 40 hari lagi ni. Lepas tu biarlah mek, orang nak cari rezeki tak mek. Dia ayat ke mek, orang nak cari rezeki ni mek. Biarlah orang nak pergi tolong. Lepas tu saya pun tak apalah, mek boyak. Padi nak jual, anak baby. Baby tak boleh tinggal dah ya. Susu dah ada. Bawa mek nak kan. Nak bawa. Lepas tu kita mikir sikap masa tu nak pergi juga.
Sedekah kita tak fikir pun. Homestay lagu mana? Tempat tinggal lagu mana? Kita bakal fikir nak pergi jual ya? Nak pergi jual ya. Lepas tu dah sekali media pun nak pergi. Tok tua payah tak apalah, kalau gitu kat Mac pergi jugalah. Tok tua pun nak pergi juga. Mac ikut sekali. Dia si ke media lah. Pak media beranak, baru beranak. Gilah kita pergi. Ujian yang pertama tadi kita adalah untuk kita nak bayar nyewa. Ujian yang kedua rotek mampu. Kita pun pinjamlah kereta, gilah naik highway karok ah. Gi berapa orang? Gi 3 orang, 4 kali dengan baby ah. Gi bagai-bagai kosmetik tu kita muat dengan lori, tupai dengan lori. Bayar ke lori, selepas habis jual baru saya boleh bayar. Jadi lori tak apalah. Dia tu lagi atas je. Kaya ada kan lori transport kan. Jadi saya pergi. Gi tu pukul dah lebih kurang dalam pukul 3 pagi. Atas highway Karok tu. Kabar-kabar kereta naik terpicu. Kereta awak bos lu pinjam tu. Awak pinjam tu. Terpicu rapat gitu terpicu. Allah. Berhenti tepi jalan. Tengok-tengok tak air bocor. Tak air bocor. Maksudnya bau perasa ke ataupun memang kita berbahaya tu kita ambil lalu. Oh. Allahu akbar. Aku 3 pagi. Uji waktu tu. 3 pagi tu. Uji waktu tu. Sore maksudnya tepi jalan tu. Tepi jalan. Highway Karok. Allahu akbar saya masa tu. Allah lah masa tu. Kita dengan baby teh orang tak ada berhenti. Tak ada berhenti. Kata kita mampu tengah jalan ni. Orang bertakut nak berhenti. Orang bertakut. Gelak-lemak. Saya tunggu cerah sampai pukul 7 dah. Kita tunggu sampai pukul 7. Daripada pukul 3 tunggu sampai pukul 7? Pukul 7. Duduk sebab situ tu. Lepas tu pagi tu saya teh orang nak pergi kerja pula. Pagi. Kereta banyak tapi orang orang nak pergi kerja pula. Last kali saya ambil anak saya dukung anak saya pergi ni nak napok orang napok ni kita dah susah betul. Dan alhamdulillah lepas pada tu adalah orang buti. Orang buti tu dia ni pemain bergerak. Saya masa tu nalih kita ada piti. Duit tak ada. Dia pun ya, tak kaya bocor ni dia ni. Gini lah. Isi air, start mata, geruk beti. Start mata, geruk beti dia gitu. Saya pun buatlah, kita kena cari tempat selamat ni dia tesi minyak. Tesi minyak tu tesi minyak yang dekat nak gigi geting. Nak naik geting. Naik geting tu. Jadi saya pun start mata geruk buat beti. Buat gitu? Siapa ada tesi minyak tu? Jauh. Berapa kilo? Rasa lebih 10 kilo rasa. Lebih. Start geruk sampai situ dia pun ya. Tak air ni. Tak air. Dia pun ya nak kena beli bahagian ni. Nak kena beli bahagian tak air tu. Beli bahagian. Berapa weh? Beli bahagian ni lebih kurang dalam RM100 ya. Maksud tu. RM100 ya ni tukar tak air. Tukar tak air. Lepas tu saya tak ada duit masa tu. Saya tak ada duit. Gingan kosong ni. Gingan kosong. Saya kira ada pun tak berminyak. Saya kira gitu kan. So, nak RM100 je. Ya nak RM100 saya pun Allah akbar. Madam tahu masa tu? Madam pun tahu kita ingat duit. Saya pun goyak ke yang. Lah ke mana kita ni yang. Duit tak ada ni yang. Kan yang tak ada duit juga. Tak ada duit sama-sama tak ada duit. Pakai ni nak duit kalau tidak dia tak boleh nak beki ni. Lepas tu dari gini lah yang pinjam duit dengan mek pinjam duit yang tua. Betul tua ikut sekali. Allahu akbar, benda yang paling saya malu sekali tu. Tua kita. Kita pergi minta duit dengan dia. Nak bagi kereta. Allah malunya aku ambil anakmu ni. Aku ambil anakmu jadi bini kita dan kabar-kabar terpaksa susah yang kita. Jadi apabila gitu saya pun terpaksa kira aku tak tahu. Mek. Kata kena beki ni mek. Cakap you minta RM100 mek. Dulu tak duit ni mek. Boleh lah lu pinjam duit mek dulu. Nanti habis jual ni lu bayar balik duit ke mek. Mek payah tak apa ambil akak bank mek pergi bercocok macam.
Tua saya ni umur dalam 60 lebih. Masa tu. Mak yang nak bosu Pergi cocok ambil ni tu ya. Wih lah kau tu video tu daripada pukul 7 pagi, pukul 8, pukul 9, pukul 10, Duk pukul tunggu 10. beki. Aduh, you pergi nyari pagi tu. Pergi nyari tak kaya, kita duit dia ada ni tu. Pukul 12 tengah hari. Kita tak ada duit ni. Nak makan ke apa semua ni. Masa tu duduk tepi jalan lah. Duduk di tasi minyak tu lah. Di tasi minyak, isu tunggu di tasi minyak. Malah tidur di atas kereta. Dalam kereta. Masa daripada pukul 3 sampai pukul 7 tu. Tak boleh tidur dah. Kita duduk lendah-lendah ni. Tak medium je lah duduk medium dalam. ada katanya. Nggak panas ketak. Jadi pukul 12 tengah hari, Allahu akbar, tak mari lagi. Allah nak kena lipat dah aku tu ni duk mikir gitu. Saya telefon ke mak saya. Saya telefon ke mak saya, "Ma, lu pergi Perak ni ma, lu nak cari rezeki ma, lu nak bayar nyawa kedai ni ma. Kabar-kabar Allah uji lu kereta penuh ni ma. Allah uji lu kereta penuh. Hari ni mak saya besar kebaik, mak saya, "Long, sabar long. Allah nak wihak molek lagi tu. Allah nak wihak comel lagi. Mana tahu takut panik kau nego-nego kabar-kabar boleh banyak kau." Oh, tak sedap mikir. Deh, lu tenang, insya-Allah Allah tolong. Saya pun tak apalah. Pukul 2 petang. Daripada pukul 7 pagi ke hotel tu. Pukul 3 petang. Pukul 4. Tak mari lagi Allah. Saya masuk tu tak boleh jambil, saya jerit. Masa tu tak ada kontak dia ke? Tak ada kontak. Duit maksudnya dia cari bagi. Masa tu tak ada nak ambil nombor masa tu. Tak ada nak ambil nombor. Dia nak ambil nombor. Saya pun gapo ni saya pun tak boleh ambil, saya jerit, saya tu, ya Allah lah, aku tak ada pitih dah kalau kena lipat demo ni pulak kau nyanyo lah, tak aku nak sebab sehari lagi. Esok sepatutnya jual esok. Esok tu jual. Bagi siapa dah? Bagi siapa dah sana. Dia tinggal gitu dah. Saya pun tak okey lah, Allah nak uji di luar kemampuan kita deh. Allah tak kira uji di luar kemampuan kita. Kita pun tekan ni. Saya rumah duduk situ tu. Lepas tu saya pergilah dalam pukul 9 petang. Bayar ke berapa jam tunggu? 12 jam. 7, 8, 9, 10. 12 jam lah dekat Kuning dah. 12 jam dah. Pukul 9 petang tu kabar-kabar je mari. Siapa juga? Mari. Dia mari pukul 9 petang tu. Maaf Allah, kedai spare part tu tutup belakang hari ni. Ni kata orang cari paket kan. Minta pun tak apa mujur lah. Habis hari ni pun mujur dia. Baik siap pukul 7 lebih. Pukul 7 lebih kita duduk situ. 7 petang. Lepas pada tu dia pun ayat ngupah kita dah lepas atas tengah. Allah Akbar. Kita masa tu tak masuk ngupah lagi. beli bagi. Ngupah pula. Allah Akbar, atas tengah. Saya pun sudah aku tak ada duit ni. Maruah kita sekali lagi nak menghadap tertua. Sekali kedua. Oyak pula ke Medan saya yang ngupah pak atas tengah ni yang mana yang minta ngemek orang tak ada duit ni. Lepas tu last sekali gaya ke mek. Nak bayar ngupah dia mek. Allah malu saya masa tu. Bayar ngupah tanya berapa ngupah? 400 mek. Tak apa, ambil kat bank mek lah. Pergi Cocok pula. Pergi cocok bolok kita. Pergi cocok video. Naiklah kereta mata. Dia ambil duit tu dengan siapa? Dia ambil di bank. Jalan kaki. Kalau jalan kaki dia ada ATM kan. Kata dengan Petronas kan. Saya pergi. Beres lah buka kereta. Geruk mata dalam sejak lagi nak sapa usi ni. Berok pecah tayar pula dah. Allah Akbar. Pecah tayar pula. Ya Allah lah pecah tayar. 2 kali dia pecah tayar dia. Sekali pecah tayar. Pecah tayar. Tak ada siapa lagi. Tak ada siapa lagi tu. Ya Allah uji pula. Saya pun berhenti jet tayar ke apa, cari tayar spare, tukar tayar. Saya masa tu sambil-sambil saya tukar tayar tu, sambil-sambil saya titik mata. Saya titik mata, saya telefon ke mak saya, "Ma, Allah uji lu pula ni ma, tayar pecah." "Mak, sabar long. Esok nego netuk tu long." Esok nego tu. Tu kata-kata semangat. Kata-kata semangat mak kita. Saya pun tak apalah. Pergi. Sapalah sana lebih kurang dalam pukul 11 malam. 11 malam kita sapa di opsi tu. Mampu
Pecah tayar kau apa? Pecah tayar tu dalam pukul 10 gitulah layaknya. Dalam pukul 10 ke 9 lebih pecah tayar. Mu ada tayar spare. Menjar tayar spare. Siapa di opsi tu? Kita pun tengok bahagian gapo nyusu bagi dah lah. Nyusu bagi tak teringat. Kita bawa baby. Kita bawa tertua nak tidur mana? Allah. Nak tidur mana? Tak nak minta duit ngemek pula. Nak sewa hotel ke homestay ke dia. Nak cari PT. Lepas tu saya pun tak tahu. Saya kira tak tahu lah. Saya kira biarlah. Kita kira nyusu bahagian ni apa pagi lah. Kira gitu lah. Saya kira pakai. Tak kena minta duit tak tahu kita. Apa ni kalau mek letih mesti ya baring tu mana-mana. Saya kira tak gitu dah tu. Lepas tu yalah nak minta cakap nak minta sekali lagi malu dah kita. Saya duk nyusun bagi. No ayatnya adalah satu hamba Allah ni. Hamba Allah nak tolong. Allah hantar tapi Allah hantarlah hamba Allah dia mari nolong saya. Dia mari tengok anak saya dia pun comelnya anak. Dia pun main dia suami isteri. Dia suami isteri tak ada anak. Comelnya dia pun dukung anak ke apa semua. Orang perak. Lepas tu dia pun nolong saya juga ni sebagai apa semua. Daripada mana dia tanya? Saya cakap daripada Kelantan. Lepas tu tinggal kat mana? Saya pun tak tahu. Saya tak tahu lagi mana nak tinggal kat mana. Lepas tu dia pun tak boleh ni, ada baby ni. Ada baby. Mak mertua lagi ni, tak boleh ni. Mai tumpang tidur rumah saya tak apa. Allah Akbar. Allah tolong ni. Biar bang saya pun. Biarlah bang. Menyusahkan pula sebab kita tak pernah dia ke. Saya tak boleh tak apa. Mai tumpang rumah saya ni. Pakai tak kecek banyak ni. Dia naik saga buruk. Saga model lama buruk kata dia. Jadi memang dia pun kita nampak dah situ kita tahu dia boy susah juga. Lepas tu saya pun okey, tak apalah. Dia pun nak tolong saya pun terima sebab kita pun nak mandi ke apa semua kan. Patut tua kita lagi. Kita ya tak apalah tak mandi pun retin lagi. Tengah patah. Lepas tak kena tidur lagi tu dari totu tak bawa. Yalah. Tak bawa kat 2 hari dah dekat kereta ni. Dekat kereta. Lepas ada tu saya pergilah rumah dia. Dia tolong nyusun ke apa. Allah tolong saya rezeki lah boleh jemput dengan dia tu. Siapalah di rumah dia. Siapa pergi rumah dia tu, saya pun nak mandi lah. Nak mandi, saya buka air tak ada air. Rumah dia? Rumah dia tak ada air. Saya pun air tak ada air ni. Bang, air tak ada bang. Dia poyak. Kat sini memang ada masalah air. Biasa kalau nak mandi kita kena pergi masjid lah. Tak apa, kita cari tong, kita pergi ambil air dekat masjid lah, kita bawa balik. Saya pun tengok luar rupa-rupanya rumah dia tu biar air kena potong. Kita tak ada gitu kan. Tak ada meta tu kena cabut. Bermakna dia pun tak mampu nak bayar biar air. Kena potong. Dia pun bagi alasan dia macam dia nak cover dia nak cover dia si kawasan ni susah dapat air kawasan ni. Lepas tu kita duk bayar bil dia. Kita duk bayar bil. Air tak ada. Lala sekali lantak dia nak potong lah. Dia gitu. Kita nampak dah padahal dia tak mampu nak bayar bil air sebenarnya sebab kita tengok adik dia. Saya pun pergi dengan dia kita letih tadi. Pukul 2 pagi pergi dengan kereta punggah pula air di masjid. Dengan tong pergi cuah lebih pergi pula. Cuah lebih. Dekat ke masjid dengan jauh juga. Lepas tu pergi tina saya mandi apa semua. Ayatnya masa tu apabila kita diuji ke mana-mana kita akan berserah kepada Allah. Malam tu saya buat solat ajak. Dengan saya soranglah sebab isteri saya pun letih kan. Saya buat solat ajak masa tu. Kita tawakal kepada Allah dah. Kita ke mana-mana berserah sungguh-sungguh dah ni. Aku ada 4 hari ni negosiasi ni. Minta tolonglah Allah tolonglah aku kali ni. Ibarat gitulah. Hotel lagi. Sewa rumah lagi. Tua lagi ni. Kita nak buat ni. Last sekali saya pun semaya. Ayat masa tu kan terlalu nak sangat minta dengan Allah masa tu. Kita buat solat hajat. Solat hajat tu kuliah 7 kali saya ulang semasa rakaat pertama. Rakaat kedua keluar Allah 7 kali juga. Memang minta sungguh-sungguh dengan Allah. Masa tu minta sungguh-sungguh menangis minta dengan Allah tolonglah aku ya Allah kali ni. Pagi tu solat duha 8 rakaat. Setiap rakaat 7 kali. Saya baca kuliah 7 kali keluar Allah 7 kali setiap rakaat.
minta sungguh-sungguh doa ya Dalam Allah. mata tu. Dalam kadang air mata saya minta sungguh-sungguh ya Allah tolonglah aku kali ni ya Allah tolonglah ya Allah. Aku ni ibarat ni nyawa aku ni 4 hari ni. Lepas tu saya pun gilah jual. Isteri saya tak larat masa tu. Sebab dia beranak Caesar, dia terpaksa rehat dah. Dia tak nak pergi dah. Duduk rumah lah. Duduk rumah hari pertama. Saya gejual berok ada orang. Allah uji tak ada orang. Event tu. Saya suruh aku baca tak nak ayatnya kita minta doa tu tu. Tapi Allah uji juga masa tu. Allah uji juga. Jadi ibarat macam tu masa tu saya agak kecewa lah masa tu. Agak kecewa. Hari pertama tu khabar-khabar tak ada orang. Hari pertama tu. Lepas tu saya pun balik malam. Pukul 12 ke 1 kita balik. Yang mana abang tadi yang kita tumpang rumah dia tu dia pun bantu kita jual situ. Sebab dia tengok saya ikut sekali ya? Dia ikut Dia sekali. tak kicau ke? Dia tak kicau punya. Saya dah baca dia bukan dia tak kicau lah. Tapi dia orang susah. Tapi dia tetap ada ni kata ada naluri hati Nak tolong. Lepas tu dia pun gilah ke bantu saya juga. Jual. Dia duk manggil orang tak ada orang masa tu. Isteri dia kat rumah. Asyik duduk rumah. Lepas tu saya pun tak ada orang tu. Saya boleh dalam 100 lebih lah. Hari pertama. Hari pertama 100 lebih. Gila dia. 4 hari ni event ni. Saya balik. Saya poyak ke isteri saya yang boleh 100 lebih lah ni yang kita hari ni. Tak apalah Bi. Esok yang kena nolong. Mungkin esok yang ada mungkin ramai. Malam tu semaya hajat polok saya. Semaya hajat polok saya masa tu. Semaya hajat benda yang sama juga. Kita buat kuliah 7 kali. Kulwallah 7 kali. Minta doa ya Allah tolonglah aku ya Allah. Pagi sebelum kita pergi jual tu solat 2 pulak lah pada rakaat. Nak ayatnya minta sungguh-sungguh tu. Ibarat kita serah sungguh lah dia. Serah sungguh-sungguh. Jadi saya pun gilah jual dengan isteri saya hari kedua. Hari kedua kita jual tu khabar-khabar Allah bagilah 1000 lebih. Hari kedua 1000 lebih ada. Kita dapat 1000 lebih. Medium ikut sekali lah. Medium ikut sekali. Boleh lah 1000 lebih. Saya pun satu lega. 1000 kita dapat lebih kurang dalam 1800 gitu lah kita dapat masa tu. Hari kedua suka saya masa tu. Oh, ya Allah terima kasih ya Allah. Medium jual sekali ke masa tu? Jual sekali. Bang gitu. Oh gitu kalau tidak ya mikir dah. Terpaksa. Anak tu Mek jaga duduk rumah tu lah. Mek duduk rumah tu. Lepas tu gilah. Gi rumah habis tu memang dalam keadaan doih lah. Dengan kipas bunyi ya memang doih. Memang dia tolong tu. Allah hantar kita tu bukan orang kaya, orang susah yang tolong kita. Susah juga. Jadi saya pun rasa okey dah 1800. Malam tu wak semaya ajak pulak. 2 pulak pagi tu. Nak ayatnya dah kita kira orang royak kalau masalah kita tengah susah minta lah dengan Allah. Orang royak nak murah rezeki buatlah solat duha. Kita dengar apa ustaz-ustaz ceramah kita orang jahil. Kita tak tahu juga bab-bab ni ke. Tapi kita ikutlah orang suruh buat solat duha, kita buat solat duha. Kita tahu dah orang solat duha ni untuk murah rezeki. Masa tu lah zaman-zaman jahil dulu kan. Kita tak tahu sangat dah. Jadi hari yang ketiga dah ni. Event ni 4 hari. Hari ketiga dah ni. Hari yang ketiga kita jual baru boleh 200. Tiba-tiba Allah uji kita. 1000. Hari ketiga. Hari ketiga tu 1000. 1000 bukan kita sorang semua lah mana ada situ. Kemoh patah bagi hok kita jual tu habis balik. Jual outdoor Jual outdoor. Balik habis kemoh patah. Allah terduduk saya masa tu. Masa tu memang jerit saya masa tu. Jerit sebab kita tak ada duit dah. Kita nak berharap sangat kepada benda ni. Kita berharap sangat kepada perniagaan kita ni. Yalah. Jadi khabar-khabar hari kedua kita collect, hari ketiga tu pop 1000 dan sapangnya bagai-bagai pun. Basuh habis orang. Bagi kosmetik masa tu. Terduduk saya masa tu jerit. Saya pun jadi macam apa. Nak marah tu saya masa tu. Kita nak gila dah masa tu. Nak start bersalah ke lah. Kita tak ada dah masa untuk kita nak besar kebaik tak ada dah. Kita nak besar kebaik apa lagi kita fikir masa tu.
Kita nak bersangka baik ke apa lagi? Ibarat kita tengah otak kita tengah jeng tu masa tu, jeng. Mental. Aku semaya dah. Ibarat gitu. 7 kali kuliah, 7 kali kul wallah, duha, 8 rakaat aku buat khabar-khabar muat lagu ni. Ibarat masa tu Ujian apa lagi nak kat aku ni? perasaan marah tu memang terlalu kuat. Nak marah tu masa tu. Ibarat gitu lah masa tu. Jadi masa tu Allahu akbar. Ujian bertimpa-timpa. Timpa-timpa tu saya masa tu. Allahu akbar. Saya jadi jerit. Saya telefon ke mak saya dekat jerit. Saya telefon ke mak saya jerit. Saya telefon ke mak. Tak Allah long, gapo yo lah dosa long lu buat ni mah gapo siapa ke Allah uji lu gini-gini. Lu tak mampu dah mah. Lu nak hadap benda ni. Saya pun jadi macam apa. Saya tak terus ke hai kepak. Nak nego kamu nak kiam patah. Baik sipai bagi. Balik ya? Balik. Hari ketiga sipai bagi. Sipai bagi. Hari ketiga saya pun start kereta. Saya pun wilah duit ke abang tu tak ada buat YouTube rumah kita. Bagi kita pada jualan. Saya pun wilah 100 orang. Kau dia 100, kau bini dia 100. Buat itu pergi rumah dia okey. Lepas tu dia nolong ke? Dia nolong ke apa saya pun buat kita pun tengah juga. On the way saya nak balik. Kabar-kabar pak dara saya telefon saya. Pak dara saya telefon, "Long. Kedamu ada orang pecah masuk ni." Kedai di Kelantan ni. Kedai kita ada. Hak kita tinggal tu. Ada orang pecah masuk, nak orang curi masuk. Allah akbar saya masa tu. Allah. Jadi kau nak marah dah kita ni. Ibarat iblis, ibarat penguasa diri kita masa tu. Sabar tak ada sabar dah masa tu. Sabar jadi gerai nak marah. Balik dari keadaan muka nak marah. Merah mata. Jadi dah ujian bertipu-tipu ni. Bawa kereta pun balik. Siapa lagi rumah? Pergi bayar sewa kedah. Berapa sewa kedai tu? 1,500. 1,500. Babu minyak ke semua. UTM tak boleh bayar. Duit lagi tak boleh bayar masa tu. Duit lagi boleh bayar masa tu. Duit lagi boleh bayar. Lepas tu UTM saya tak boleh nak bayar. Malu nak bayar kau masa tu. Lepas tu saya tengok duduk kedah. Tu kabar-kabar jirai kedah saya apa ya. Long. Tu hok curi kedamu tu long. Dia tu hok curi kedamu terlalu tu. Mana? Kita tengok sombak dah masa tu tengok nak marah masa tu. Saya gerai, kita gerai dengan Allah uji aku macam-macam, kabar-kabar lalu pula curi tu. Dia curi tak banyak pun, dia curi barang kosmetik sikit. Cuma dia pecah macam ni. Dia pecah lah masuknya. Dia curi telefon putih. Telefon adik ada dari tu. Lepas tu saya pun pergi pegang dia, bobak tembok lah. Kita lepas gerai dah. Kita ibarat iblis menguasai diri kita masa tu. Ibarat siapa dengan nak marah lah je. Bayar pehar dia nak marah kan dia. Apa betul lah cuk. Kita nak marah. Ibarat lepas gerai dah bobak tembok dia. Tembok dia berdarah lah dia masa tu. Berdarah lah dia. Belum darah tu terlalu gerai. Lepas tu saya pun buti tu ya. Darah ni. Tak apa lah. Mula-mula buang macui ke daku. Kita lepas dia. Nanti aku curi tu buat ripuk. Buat ripuk boleh. Buat ripuk boleh. Buat ripuk boleh. Tak ada. Rok boleh telefon. Ayah ke anak kita baru 40 tak apa 40 hari. Medium pula tengok patah lagi. Kita pula bawa balik daripada tu. Boleh pun telefon suginya kau. Saya mana? Sugi diri ya. Sugi balak. Saya pun pergi tu kita kira bajet. Kita tak boleh betul. Kita tak boleh betul ke mana-mana pun. Mau curi ke aku. Aku tak boleh betul. Aku temu tapi benda tu salah. Kita tak report, dia report. Sebab tu gapo-gapo kena report. Kita tak ikut undang-undang. Kita tak ikut undang-undang. Orang curi tu walaupun dia curi, dia ikut undang-undang. Dia kira tahu dah. Okey, daripada orang report aku dah lah aku boleh sakit. Lepas tu dah lah aku boleh sakit. Lepas tu aku kena igat pula. Baik aku pergi report dulu, dia dulu kena. Kita dulu kena. Orang curi tu pergi report. Orang report ya kita tell dia ibarat pesamu dia. Dia tak ada salah ke apa-apa. Maksudnya dia buat report tu dia tak ada salah ke apa-apa lah. Ibarat siapa dengan kita ni nak nyamu dia. Lepas tu dia ayak saya menggunakan senjata lah apalah. Gila. Dia darah habis. Darah dia. Darah lah. Dia benar ya darah tu bukan disebabkan setan. Teka saya sepak dia tu, dia jatuh kebetulan dia jatuh kat bucu dia.
Ketung darah pecah situ. Ibarat gitu benar bukan dia sebab kita test sangat. Kita test dulu ya. Betul tak? Lepas tu polis tu pergi bala. Saya pergi dengan madam dengan anak kecil pergi bala. Pergi bala masa tu. Pergi tu saya boyak lah. Saya perap gari lalu. Maka tak kecek banyak tu. Tak kacau banyak gari. Ya test urine tak lekat. Nanti ketok air lokat lalu. Gitu lah. Maka tak tanya ke apa tu? Maka tak tanya apa. Ya kira esok. Bagi kau. Madam ada sekali Media tak kenal. Media duduk nunggu luar. Oh. Baik ke media duduk tunggu daripada malam tu. Daripada ke 12 malam 12 malam sampai Dia tak ke ada bagi 5 tahu, pagi tak ada bagi tahu gapo. Polis tak ada oyak gapo. Bala mana tu? ABD. Oh, BD. Masa tu lah. Kita tidak mempersalahkan polis. Polis pun tak tahu. Masa tu bukan ahli lah. Iyalah, madam betul tahu. madam dengan bos long je lah. Saya pergi arwah mama pergi sekali. Jadi arwah mama, madam dengan baby apa beranak tu duduk tunggu luar kat data raya dia kan. Luar tu saya duduk dalam lokat dah. Masa tu seminggu awal kosong. Dah lah bulan puasa. Allah. Bulan puasa masa tu. Masa tu bulan puasa tu. Saya masa tu Allah lah ujian gapo lama ikat aku ni ya Allah beratnya ujian. Berat ujian tu saya pun tak ada lah. Ujian antara saya pernah kena ni pada berat kali saya rasa. Berat. Dia saya duduk dalam lokat. Masa tu saya duduk dalam lokat dah saya masa tu jeng saya masa tu. Gila first time ni. Masuk lokat ni first time. Masuk lokat ni. Masuk lokat tu. Jadi media duduk luar dengan anak kecil dengan arwah mak duduk nunggu saya rapat pukul 5 pagi. Oh, daripada kubur apa? Daripada pukul 11 malam. 11 malam siapa? Siapa pukul 5 pagi. 5 Dia nunggu pagi. ingat kau masuk tu ya ambil keterangan lepas. Rupa-rupanya yang masuk ni gari pun kita lokat lalu. Masa tu dia okey ambil statement sebab lewat dah okey. Cuma dia kesilapan dia tak maklum kepada isteri lah duduk nunggu luar tu. Bahlu royak pun tak dengar ke? Mana? Dia kata royak ke polis tu. Ada ya kita pakai pak buat pergi jambe yuring lepas ada yuring ya kita lokat lalu. Kita tak ada nak kecek gapo dah masa tu ya. Tak boleh nak royak ada isteri kita luar ada tu. apa semua. Jadi pukul 5 pagi tu saya pun mari. Saya mari ni saya pun pergi masuk tanya. Lagu mana ya atas nama sikit ni. Lepas tu dia duk tidur lokat dah. Boleh gitu. Duk tidur lokat dah. Lepas tu jadi saya tak ada oyak patah dah kira kat dia. Dah sekali isteri saya pun saya pun oyak aku isteri saya pun balik. Dia oyak balik lah. Nyanyikan anak kecil ke baby kecil masa tu. Balik lah. Balik tu kan mungkin nak naik mahkamah pula. Esok kena naik ambil mahkamah dulu nak apa panggil ni? Mengaku. Bukan naik mahkamah. Remeh. Jadi nak remeh dulu tu. Masa tu nak terak saya masa tu. Nak terak tu kabar-kabar madam dengan baby dengan arwah madu duk tunggu gitu di mahkamah. Baik tu terak tu dekat garing bakal luar pendek apa semua. Bajoring dia tu. Tengok medan ada jauh wallah hai masa tu Allah. Sport salah besar lah. Bawa salah besar memang salah besar pun. Yalah, Boleh kira dia. Tahu yang boleh. Lepas tu saya pun jadi masa tu boleh puasa. Makan ni ada lokat PPH lah dia. Boleh puasa. Berat lah sikit makan ni. Biasa lokat. Mana boleh nak makan sedap-sedap. Jadi saya masa tu saya tak boleh nak makan masa tu. Apa makan ni dia? Makan ni dia. Makan ni ikan tahu gitu. Saya tak ingat ada saya. Tapi makan ni tu berat lah bagi saya. Okey ada. Mana ada tak nak makan ni sedap kepada bandu dia. Ibarat gitulah. Cuma saya tak ingat ada makan ni lagu mana. Jadi mungkin lah ni di zaman baru takut makan ni sedap lah kau kita takut berubah lagi dia. Tapi lepas pada tu Allah tu saya puasa saya tak boleh nak makan. Saya pun minta tolong lah dengan polis. Saya tolong cik saya nak kecek bini saya mentah cik. Saya nak kecek bini saya mentah. Sebab kita tak tahu gap dia berlaku luar ni. Bini saya gano, anak saya lagu mana. Minta tak ada tolong. nak ayat kau berapa? Tak ada nak ayat berapa dah kita ada temu kan. Dah sekali polis tu pesi polis tu tolong biar kecek telefon mentah. Dia kecek telefon. Ya mentah. Kalau saya pun kecek telefon kau yang dia gini yang boleh dah kita ayat dia boleh dah yang buka puasa pani yang merata nasi kopi saya masa tu boleh dah merata. Lepas tu bini saya kan yang tak ada duit pun siapa
Dia tak ada duit persen abuk Minat terganu nasi kopi. Ya nak makan tak duit. Allah masa tu saya pun Allah. Tak apa. Saya pun tak apalah yang berjanjinya yang ni bukan pengakhiran kita. Ni adalah permulaan kita. Berjanjinya yang tobik ni bi akan usaha sungguh-sungguh siapa kita berjaya. Tu berjanji dengan yang. Maksud duk lokak ni janji duk lokak ni Rizak Raja Bobi hari ni janji ni duk lokak ni. Ibarat gitu. Berjanji dengan yang. Maksud tu sebab kita tahu dia kecewa dah dia. Ujian bersama kita ni bertipu-tipu ni mestilah takut isteri mana tak kuat deh. Pas saya pula kenal dia kena duduk dalam jaga lekat kih apa-apa. Bodoh lah saya muncul lah tak lekat kih. Allah tolong juga masa tu. Allah pun tolonglah dibebaskan. Pak hari ke 5 hari remeh tak ingat saya. Lama juga. Oh 5 hari juga dalam macam-macam lah. Madam dalam tu. Lagu mana kat dia madam? Mana? Bos long tak ada. Masa tu dia terpaksa dah dia nak jerit tak ada guna dah. Dia terpaksa cari rezeki sendiri yang mana minta tolong adik tiri saya tu minta tolong sebab dia nak ayat keluarga dia malu dah. Saya tak cerita Tak cerita madam tak bagi tahu ke family. Tak bagi tahu kepada family. Tak payah siapa-siapa Sebab lah. benda gini dengan mama je. kiranya ia ibarat medan ni bagi saya sangat-sangat baik lah sebab dia menjaga maruah seorang suami, aib suami yang mana dia tak bagi keluarga belah dia tahu supaya tidak bergaduh. Mesti hok ni pandangnya gitu. Hok lamu. Siapa suruh nikah dengan dia? Berada. Aku ayat dah dulu hidup main belum mutu lah apalah. Takutnya habis-habis dia kak dia ayat gitu pula jadi berat dia. Ya. Berarti dalam rumah tangga ni jangan bagi tahu kepada tetua. Jangan bagi tahu kepada keluarga kita apa masalah kita dengan suami. Tak boleh. Betul. Dia akan kau bunuh. Betul. Tapi tindakan media masa tu dia tak bagi tahu. Dia ibarat sepenuhnya desak benar baru dia akan oyak lah. Tapi dia tak desak lagi masa tu dia tak oyak. Dia usaha adik sekala saya pikul kanopi jual bakal cik ye buka Apa kanopi. nak kecik ye masa tu? Masa tu jual bakal cik ye ke. Hok kedai lah. Hok jual dari bakal cik ye saya jual juga. Jadi adik saya tolong jual tolong kanopi buka kanopi dan dia jual boleh 5 riyal sehari boleh 7 riyal sehari jual apa cik ye. Tak hijau walaupun yalah. Tetap tidak terus nak beli berapa hanuk apa semua ni duk tahu lagi lagu mana ni kalau dia nak ambil keputusan untuk jerit saja tak ada guna lah. Jadi mereka pergi jual dengan arwah mak deh. Pergi jual dengan arwah mak tolong jual tapi masa tu lepas pada ditakdirkan Allah tolong masa tu dibebaskan. Yang bebas ni memang nanti saya curi ni memang dia nak ni ya, dia nak lepas diri dia. Apa daya? Dia nak suruh kita kena, ya pelari dah. Lepas dia lari dah jadi ibarat siapa tak ada pendapat lah maksudnya. Tak ada pendapat pada atas diri kita tu dibebaskan tu. Lepas tu saya pun tubik. Apabila kita tubik saya nak bangkit lah masa tu. Kita pergi kepada bangkit saya dengan semangat. Cara kok dia hok tu duk mengata baik ke duk mengata ke medung. Orang sebuti bakal cik tahu berlaku saya geligak. Mungkin kita jual dalam pasar malam. Tiba-tiba tak ada. Semua dah tahu. Semua orang tahu benda gini. Kita jual dalam kelompok yang gini ke. Jadi apabila gini sebuti bakal cik tahu. Ya saya kena ingat masa tu. Jadi saya pun jual lah. Jual masa tu ibarat mak dara saya pakat nak bantu lah saya masa tu. Tu nak tolong jual air untuk saya bangkit balik ibarat peri semangat balik pada saya lah. Tu nak tolong jual air, saya jual kosmetik dan masa tu Medan jual perfume ke. Yang jual perfume. Perfume pamit dengan orang. Masa tu nak gaya, mana gaya? Kosmetik produk orang juga kau? Produk orang capu-capu. Sepenuhnya kedai-kedai kosmetik. Jadi malah gaya tu alhamdulillah semua pakat nak bantu saya. Mak dara lah, terutamanya mak dara belah-belah saya lah. Macam apa keluarga Alik Medan ni kita tak tunjuk. Kita tak bagi tahu siasat dia. Mungkin sebab saya tak ada bantu masa tu. Sebab kita tak royak masalah kita. Jadi mak dara saya ni semua biarlah Cik Ti tolong jual air untuk long. Pada hari kali dia nak jual untuk dia boleh ke tak? Boleh je. Hak ni pula biarlah Mak Cik Nah nak tolong jual kerongsang untuk long.
Saya jual macam-macam tu. Dan masa tu juga ada beberapa orang yang mana bagi modal kepada saya. Bagi modal ni ibarat gini lah, saya ada luajing, demo tu jual. Untung ni kahwin nak banyak ni, demo ambil demo. Modal bagi. Ni siapa duit gaya, hak ni bui perfume, ibarat gitu. Modal bagi. Croissant ke apa semua malah gaya. Saya pun niat, ya Allah ya Tuhanku, aku nego malam ni ya Allah. Apa yang paling banyak aku dapat malam ni, aku akan fokus pada benda tu. Saya janji gitu dengan Tuhan. Ditakdirkan malam tu kabar-kabar jual malah gaya memang ramai saya. Macam-macam produk lah masa tu. Macam-macam lah jual luajing, croissant, pomade, perfume, kosmetik, memory card pun jual juga masa tu. Ambil orang nak bagi modal ambil lah. Ibarat kita saya boleh kerja masa tu, saya nak start bangkit ni. Lepas pada tu aiskrim babo es krimnya tu jual juga hari masa tu. Dan jaja air Milu. Lepas tu saya jual kosmetik, Medan jual perfume masa tu baru tu jual. Habis air raya tu kita pergi lah duit. Hak ni hasil daripada jual luacing, hak ni hasil daripada jual croissant, jual air balai, jual perfume, jual kosmetik. Cek jual hak paling banyak adalah perfume. Tu yang jadi ke perfume tu. Madam yang jual perfume tu. Masa tu Madam jual perfume, saya jual kosmetik. Save paling banyak perfume masa tu. Lepas ada tu dah kita janji dah kita ya hak mana save paling banyak aku akan fokus pada tu. Bab bisnes ni tak boleh capu. Tak satunya bisa lah mu nak nego ni, tak boleh. Otak kita ada mana kita nak fikir belakang tak ada. Kita nak fokus, kita akan lucu juga. Jadi fokuslah kepada perfume. Saya payah tak apa kita fokus pada perfume. Jadi benda lain semua kita tak jual. Fokus pada perfume. Situlah bermulanya Raja Perfume. Start buat perfume sendiri lah. Tak lagi ada kisah ya pula. Tu kena episod lain lah. Panjang kan, tidak panjang pula lah cerita ni. Kita kira bermulanya macam mana daripada benda lain pergi kepada perfume tu bermula dia. Lepas tu perfume buat sendiri tu kisah lain pula. Tu panjang, ada 3-4 jam lagi. Lagu tu lah. InsyaAllah lah. Kata kalau FIP benda ni kita jemput lagi Bos Long untuk sambung. InsyaAllah. Tu di antara titik terendah Bos Long tu. Ujian paling menimpa gitu lah. Tenda ujian Allah. Dan jadi dia ada asbab juga. Ujian tadi dia ada asbab. Bapa yang Allah ujimu. Semaya dah. Sampai ke 7 kali pula tu kuliah 7 kali, kul wallah 7 kali, duha 8 kali, 8 rakaat duha, setiap rakaat 7 kali kuliah saya. Sebab saya kita kena ayat paku yang masa tu. Ada. Jadi lepas tu saya baca kuliah, Qul zubirabil falaq deh. Inna ataina kita kena dah. Jadi apabila gitu apa tak degi. Tak? Kita semaya. Siapa rakaat tu, rakaat tu kita baca berapa kali surah. Berdoa dengan berair mata. Mengair mata jerit kakak nak. Duha pula. Zikir, medan siap ngaji Quran. Tapi apa Allah tak bui? Apa Allah sekat? Dia ada sebab punya. Dia ada sebab. Dia ada sebab punya. Mayalah lama mana pun, mengajilah banyak mana pun, berdoalah setara mana pun selagi mu tak betul sebab ni. Sebab ni episod seterusnya panjang. Allah Akbar. Episod yang seterusnya. Sebab ni terlalu panjang. Panjang pula kita nak hurah tu. Kalau ayat sikit lah. Sikit. Episod seterusnya. Kena panggil Bos Long pula ke? Next lah. Kalau ada permintaan tinggi, sebabnya kita nampak sebab tu, nampak bodoh sebab tu. Nampak biasa je. Tapi apa kita ayat lah tadi. Musmaya lah lagu mana pun Allah uji gitu. Bertimpa-timpa Allah uji. Mak uji. Memang pun tak merah kita langsung. Apa kita nampak benda tu kecil, rupa-rupanya besar benda tu. Jadi dengan semaya apa semua tak berdegi. Ibarat gitu. Allah uji ada sebab benda kita buat.
Sakok mana. Sakok mana. Episod seterusnya kalau ramai nak sila komen. Sila komen. Gitu. Komen tu kena komen tu. Kalau siap dia mau tak komen bos lu tak hari Tak lagi dah. Tak sibuk pula dia. Ni kita ambil lah yang mana baik, ambil daripada perkongsian yang kita perkongsi tu. Betul. Yang mana baik tu ambil lah sebagai pengajaran. Ya, Hak tak molek tu tak usah ikut. Betul. Betul. Gitulah Tapi kata dia perjalanan bos Long tu banyak pengajaran yang kita boleh ambil ke. Dan saya rasa bos Long bukan bos Long saja yang hadap benda ni. Mungkin orang lain kata kena keadaan yang sama, benda yang sama ataupun lagi teruk daripada tu dak. Kita tahu aku orang buat lagi cuba sharing di komen dak. Cerita di komen, takut cerita awak tu relate dengan bos Long dak, dan nak boleh ke orang buat lagi saya saya buat kali saya kena gitu. Ibarat nyembah sungguh, tersungkur, terduduk, ternerak apa semua tu. Sampai tahap masuk lokap tu bukan benda biasa tu. Bukan benda biasa tu. Ujian pun tipu-tipu sampai masuk lokap dah. Ujian pula sekaligus. Jadi jadi insyaAllah untuk episod yang seterusnya saya seru nak jemput madam lah. Madam ada sekali. Kalau boleh duduk sekursi, kita upgrade sekursi lagi untuk madam duduk, untuk madam kecek. Asbab tadi tu, sakut tadi tu. Sebab medal lah. Madam awak kena duduk ni. Lepas pada ni panggil medal dia. Mana tahu ada rezeki tak? Boleh tak? Boleh. Jadi insyaAllah saya nak ucapkan terima kasih lah ke yang mana menonton Buat Dua Podcast. Dan yang paling penting saya awak kena komen dan kena subscribe. Bak bolong pani kita akan panggil ramai lagi kata usahawan ataupun influencer ataupun orang-orang yang jernih dia menarik, boleh bagi pengajaran kat orang lain. Boleh bagi pengajaran. Sebab benda ni lah bagi kata boleh bagi manfaat lagi, inspirasi kepada orang lain untuk kuat. Dan last kata-kata saya nak minta bos Long bagi kata-kata semangat yang mana orang tengah hadap situasi supaya bos Long hadap. Bos Long cerita tadi dia dalam keadaan tengah susah, dalam keadaan Tuhan uji. Gapo bos Long nak ayat kepada orang tersebut? Okey, dia macam mana pun kalau setiap kali kita diuji, ya sebenarnya dengan ujian sebenarnya untuk mendekatkan diri kita dengan Allah sebenarnya. Betul. Kita mengadu kepada dia, mungkin dia uji lagi. Sebab dia nak ayatnya ni hak mu buat ni salah. Ibarat gitu. Jadi kat dia bagi ujian lagi kepada kita. Jadi nak ayatnya cuma jangan sampai kita ni bersangka buruk kepada Allah. Tak boleh bersangka buruk kepada Allah. Kena setiap ujian tu bersangka baik. Jadi apabila kita bersangka baik, rupa-rupanya dia ada manis dia macam ni. Ni kalau Allah tak uji saya macam tu dulu, adakah kita sampai macam ni? Ada. Dulu kita sampai nak bayar sewa kedai pun tak boleh. Kabar-kabar Allah boleh bagi macam ni. Sebab tu kena sentiasa bersangka baik. Dan ingat apa yang saya nak pesan adalah tindakan kita hari ini menentukan siapa kita di masa hadapan. Itu adalah pegangnya saya. Betul. Jadi saya pegang daripada dulu lah. Kalau aku tak bertindak ni, depan hari aku tak tahu aku ni siapa. Contohlah, bertindak masuk dalam TikTok, lo ni aku siapa. Bertindak aku menyanyi, lo ni aku siapa. Bertindak aku berniaga, aku lo ni aku siapa. Kalau kita tidak bertindak, tak ada, kita tahu dia ni tapi kita tak bertindak, tahu saja. Benda yang sia-sia. Jadi setiap yang Allah bagi ilham kepada kita, bertindak terus. Betul. Cuma lambat atau cepat dah. Jadi kau tak jadi tu suku kira lah. Dia tak jadi kat kita kira lah kau lain pun Allah tu berjalan bertemu. Kita kena dan perbanyakkan sabar. Allah uji macam mana pun sabar. Saya banyak Allah uji saya. Tapi macam tadi tu saya tak ada sabar dah tadi. Tidak. Mungkin mu tak sabar padahal tu. Padahal lepas lokak tu kita tak ada sabar. Allah uji-uji je ai pergi lepas gerai pula dah. Bermakna tak ada lah sabar tu. Kalau misalnya kita perbanyak ke sabar ni Allah menguji kita banyak kali. Iaitu ada duit setara mana pun banyak ke sabar. Allah uji. Tapi ibarat Allah uji ni kalau kita tak ada sabar, kita akan nak marah. Kita akan marah menggunakan duit. Tak comel lah jadi gitu. Betul. Jadi sebab itulah perbanyak kesabar, istighfar, astaghfirullahalazim. Maaflah kat aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Jadi kita minta maaf sama dengan dia. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah, maaflah kat aku ya Allah, maaflah kat aku ya Allah, maaflah kat aku ya Allah. Jadi secara otomatik
Allah maaflah kita. Betul. Betul. Allah kan Maha mengampuni. Istiqamah paling penting dah. Betul. Okey, terima kasih Bos Long. Cuma satu soalan lagi tak lepas lagi. Ada orang tanya soalan ni dia. You okey saya dah. Tak apa benda ni Bos Long jawab gitu-gitu je lah dah. Dia soalan dia tanya hari tu Bos Long ada buat event kan. Bos Long ada buat tanding jeri. Tanding jeri. Mana Bos Long dapat idea buat tanding jeri tu? Okey. Dia sebenarnya ya gini. Kalau kira sebenarnya pertandingan jerit tu sebenarnya dilakukan semasa pertandingan di Kibarak Kebangsaan. Saya habis kos untuk buat pertandingan di Kibarak ni melebihi RM500,000. Melebihi RM500,000. Jadi nak ayatnya pertandingan di Kibarak sebenarnya asal silah dia. Nak ayatnya kita buat tu benda baik tak kita buat. Benda baik dah pertandingan di Kibarak. Baik tak? Meraikan seni budaya kita apa semua ni lah. Jadi masa program pertandingan di Kibarak Suku akhir tu saya buat dekat RTC Tunjung. Jadi bila RTC Tunjung untuk nambah pengisian petai masa tu. Petai lah. Dia spontan sebenarnya. Dia spontan. Tak ada plan ke Tak ada apa? plan. Dia jadi spontan bila orang jadi kita tengok orang tak tahu nak buat gapo ibarat macam tak kosong masa ni. Dan ada vendor-vendor tengah duduk jual. Rugi. Jadi nyanyilah ke vendor kalau orang balik. Jadi macam mana ni aku ni? Niat saya lah nak membantu vendor. Nak membantu bagi ada program. Jadi saya pun bagi tahulah founder masa tu, sahabat-sahabat yang hadir masa tu. Kita buat tanding jerit tau. Kita buat tanding jerit Jadi bukan kata tiru mana-mana buat tak ada tak ada tiru siapa. Gamau ke kata Bos Long tiru siapa Indon tak ada. Saya tak tahu pasal tanding jerit tu. Indon saya tak tahu dan memang kita kira idea kita spontan masa tu. Spontan. Jadi saya pun kita buatlah tanding jerit. Nak ada gap hak ni boya. Ginilah saya beli mata. Besar tak dia weh. Ni beli mata. Mula-mula 500 lah. 500. Lepas tu kita buat saya beli lah 500 juga ni pun ya. 500 maknanya kita buat 5 3 2. Dia 500 300 200. Pau naik. Siapa nak masuk tali jerit saya ya. Siapa nak masuk tali jerit naik atas petah. Berok naik. Ramah naik. Saya buat ramah. Betul. Jangan kita buat 10 hari. 10 hari. Paling gila lah saya buat tanding jerit ni yang mana ada suku akhir, ada separuh akhir, ada final. Ada siapa ada final? Ada final, ada payah ramai lah ajak masuk. Siapa ada final masa tu? Dah 10 hari. Kita pilih 2 hari ataupun 3 hari untuk pergi ke seterusnya. Peringkat tapi seterusnya. Tapi payah tanding jerit. Baik ke you jerit kita pasal pula lagu sedih. Bukan lagu sedih. Lagu lucu. Lagu lucu. Macam begini. Tapi kena jerit. Tapi kena jerit. Lagu orang tengah Dia kontra benda tu. Kontra benda tu. Saya jerit. Jerit kita pasal kita buat tu 5 minit. Jerit. Sorry. Jadi kawan dia tu penonton yang ambil video. Mana ada saya pun dekat TikTok saya tak ada apa. Sebab saya pun menjaga benda tu adalah aib. Saya jaga benda tu. Dan orang awal pun saya tak nak gapo dah. Saya nak kepik yang orang sendiri. Tapi benda tu jadi lucu sebab mocik-mocik jerit. Lu dapat idea mana? Mocik-mocik jerit. Jadi apabila suku akhir. Okey, saya siapa letih. Naik sapalah ke 70 orang. Peserta 70 orang. 70 orang peserta. Ada lagi di bawah nak join. Saya sekat. Kebanyakan orang tua kau orang tua belakang. Orang tua ada, orang muda ada belakang lah masa tu. Tapi kebanyakan majoriti orang tua lah. Ya. 70 orang tu saya pun ya. Dia tanding kan jerit paling lama lah. Dok jerit kok Jerit ngisok. Jerit ngisok. Jerit ngisok. Paling bukan belakang dak. Ya kau jerit tu ngatu tak mata ngatu aing apa semua. Bolon cek macam ada mata kedok. Jadi juri-juri pula. Juri-juri tu adalah penaja tak dia. Penaja hak ni beli 500 ni. Apabila dah jadi 500 hadiah 500 300 200 ya kecil mula-mula. Berak hak ni mari, token mah mari. Saya beli cici mah Bahasa cici mah. Bela ni. Hak ni nak cici mah dia. Cici mah tu saya baca ada kat 2000. Siapa tu? Cici mah.
Tak boleh ya abang ni melibatkan melibatkan kan kena kecam saya tak say lah penaja saya pun kena kecam juga sebab dia nak support sebenarnya. Dia nak support, dia tengok wow ramanya peminat dia rasa macam pembesar lah. Alah lah dia terima tu ya aja. Orang peserta ramai lajak macam tidak berbala lah. Jadi dia kira aku cici masa. Berak ni mari pula. Bolehkah saya nak tambah 1,000 lagi? Hadiah. Jadi kopsar dia. Kopsar dia pula dah. Hadiah masa tu ya gila dia besar dia ni. Hadiah tempat pertama dia 2,000. Daripada 500 tadi. Jadi dia 2,000. Dan 2,000. Paling besar tu. Paling besar tu. Lepas tu 2,000. Badan punya tak sejerit. Jerit 5 minit 2,000. Jerit pun cici mah tu jerit lagi. Masa tu boleh cici mah tu. Jerit. Memang sejerit-jerit je masa tu. Lepas tu pergi lah separuh hari. Letih payah nak jerit ni. Dan ibarat gini kita jerit dah untuk saringan. Lepas tu hok boleh saringan tu pergi ke suku akhir. Suku akhir tu kena jerit pula. Orang yang sama 3 kali 4 jerit je. 3 kali 4 kali jerit. Boleh pergi ke separuh akhir. Suku akhir, separuh akhir tu kena jerit pula. Siapalah final? Jerit pula. Ada final tu? Ada final. Umur apa? Umur cik ada 60 lebih gitu lah. Jerit sungguh. Jerit sungguh. Dia make kapot. Dia make ya balah untuk lelaki ya. Lepas tu ada seorang tu gigap mampu binatang gigap mampu. Kucing yang mampu ada seorang tu. Dia imagine kucing yang mampu. Saya tanya dia, apa je kau nak kau 5 kali dah kita ni sepak saringan, suku, separuh, final dia boleh jerit dia. Saya kucing saya mampu. Saya pegang lama dah kucing saya. Dia balas untuk lelaki dia. Ada seorang lagi tu siapa ya warga dia kira imagine ada tu 4-50 dia mati pun dia teringat juga. Dia teringat habis lah. Dia teringat habis nak jerit. Main cici mah ni. Cici mah lagi piti lagi. Lepas ada tu tanda lah final tu. Main memoriah lah masa tu. Dan Saga Hati pun semua dapat duit itu. Saga Hati tu sehari tu apa? Sehari tu je. Lepas tu ada video tu jerit apa main kita buat main ni cici mah duit lagi deh. Orang jik tu aing mocik tak ada gigi apa tu habis. Air benda tak air. Dan bukan sayur rekuk. Kan orang yang penonton tu pakai puh aku. Lah masa tu 10,000 lebih lah dia. Lah 10,000. Lah 10,000. Ada mikir saya masa tu lah 10,000. Aduh. Jadi saya masa tu benda tu spontan. Secara spontan dia ibarat kita nak membantu untuk pengisian ya sebenarnya. Yalah. Tak tahu jadi kau serius. Sampai aku serius. Lepas hari tu habis tu saya pun tak ada. Saya tak ada suruh staff saya puh konten ni. Sebab saya tahu dah benda tu adalah aib. Saya tahu dah benda tu adalah aib. Tapi yang terlepas daripada orang ramai ni hok nepo. Bodoh lah aku. Ya, baca ada orang isu ke. Bapa mu tak main lain. Kita habis segala main dah kita buat. Boleh pergi je tu. Tarik tali, berebut coklat dalam tepung, main gol beluk suka kaya. Musim-musim nak isi masa. Nak isi masa. Cuba ada lagi masa terus. Cuma hok paling menarik jerit ya. Jerit. Jadi kau demo orang main bawa bola pipon dari sudut dia mu tak payah dah pula. Tandi mewarna dia mu tak payah dah. Hadiah betul gempak mana? Dak hadiah tu hempo biasa lah dia. Cuma nyata dia jerit tu penonton tu hok ada depan ni nak save. Nak save lu tadi jerit tak jawab ni. Saya tambah 500 lagi. Dia mau tambah 500. Saya tambah lagi 1,000. Hak ni mari. Saya bui cici mah lagi. Tak sebiji kan. Mocik-mocik tu jari habis mocik-mocik tu. Saya pun tak suka juga kena kecam Jadi saya pun masa tu saya apabila kena kecam tu berat. Saya pergi mana-mana orang tai saya. Orang tai dalam komen berat-berat lah saya. Sebab saya bukan saya. Saya lu ni. Kita orang nak ayat gapo? Apa tu suka nekang lain. Segala suka nekang kita buat belakang. Iyalah. Hari sama. Cuma kita ada pergi share kat tu je. Ada selagi spontan. Bos lu pun tak tahu nak sampai ke setara tu. Yang kita saya tak tahu ke sampai ke 100 orang nak join. Hak 30 orang lagi hak tak boleh join bekok apa? Bekok. Kita nak dah tak ada suatu mula. Kita nak join juga. Marah pula dah kita. Nak ayatnya. Demo tak tahu situasi kita. Kita sekat 30 orang lagi jangan naik. Kalau demo ada situ dia masa tu. Demo rasa naik juga asal situ. Peti ni. Dok masa tu. Noyak nyung memang ramai sangat masuk. Kita pun tak sangka.
Payah jerit ni. Payah. payah. Itu nak boleh nak jerit. Jerit 5 kali jerit. Oh. Payah. Lepas tu hak menang tu siap komen dekat TikTok. Saya juara pertandingan jerit. Terima kasih Bos Long. Terima kasih Bos Long. Orang kecam saya ke. Baguslah set pemenang-pemenang kita juara nombor 3, nombor 4 semua backup saya masa tu. Di komen belakang. Di komen tempat-tempat orang kecam tu dia ke. Saya peserta dan saya tidak mempersalahkan Bos Long. Saya juara pertandingan jerit. Hak Bos Long buat. Nanti buat lagi pun ngau gila. Ada apa dia? Iyalah. Tapi suka-suka lah main lah. Benda tu tak perlu ambil serius pun padahal. Tapi biasa netizen gitulah. Saya pun dapatlah kesedaran di situ. Saya pun mula-mula aku tak boleh buat benda gini. Benda tu salah. Okey, ya tak salah pun. Dia tahulah saya rasa macam tak salah. Saya salah ke tak Pandangnya okey. Pandangnya okey. Orang hok tak ada situ. Pandangnya okey tapi hok ada situ biasa je nampak. Dia kalau tak rekod tak ada masalah. Orang jadi rekod ni. Rekod ni. Sama-sama rekod Zoom. Kayak semua kau. Jangan ingu-ingu tu. Memanglah orang marah lah orang. Iyalah. Siapa kau orang kata bawa nama negeri lah kau bawa tu dak. Mudah kat Kelantan. Apalah tu orang kata pengalaman Bos Long buat event hari tu kan. Jadi Bos Long, saya nak ucap kita terima kasih sekali lagi sebab sudi mari dibuat 2 podcast ni. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Madam, InsyaAllah next Madam lah pula dah. InsyaAllah. Madam pun banyak juga tu nak cerita dia. Nak cerita nak lebih kena kaya lebih bahasa saya lelah saya pula. Gano yang saya boleh cerita tu lagu Bini Dua. Gege. Tak apa Madam, tunggu Madam kita invite. Beres. Jadi saya nak cakap terima kasih mana support dan komen dan paling penting adalah subscribe. Subscribe penting. Subscribe itulah telah membantu kita. Betul. Kita lagi semangat dan kita saya dengan tim ni lagi semangat dan lagi semangat kita nak invite orang lain lah. Dan buat tu sahaja apa ni Bos Long, insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Dan jumpa lagi kita di next episode, insyaAllah. Assalamualaikum. Who I do a